Sebab tu kita pasangan hidup ingat mengingati antara satu sama lain. Yang kau apa ni? Solat, jom. Udah, yang panggil yang sampai mati pun tak apa. Kerana kalau ikut arwah Pak Uda, anja. Itu pun boleh juga. Apa-apa je lah. Cuma baru ni ada orang tanya, dia kata, Ustaz, betul ke kita tak boleh panggil dengan panggilan apa nama ya? Ada orang panggil papa, isteri dia panggil papa, suaminya panggil mama. Sedangkan tu pasangan hidup dia. Ataupun panggil nama. Gitu kan? Ada dalam hadis riwayat Abu Daud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini masih lagi kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menerus menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang pada setiap harinya berusaha untuk memperbaiki dirinya itu menjadi hari ini lebih baik daripada semalam. Itu je yang perlu kita buat. Dan puan-puan juga tuan-tuan, di dalam satu hadis, kalau kita belajar dalam bab al-janaiz, bab jenazah, dalam kitab fiqh sunnah Syed Sabiq, salah satu hadis yang dibawa oleh Syed Sabiq adalah hadis yang berhubung dengan tanda orang yang bakal meninggal dalam husnul khatimah. Salah satunya adalah pertambahan umurnya itu menjadikan pertambahan kebaikan baginya. Bukan sebelum tu dia tak jahat, dia jahat juga. Tapi hari-hari yang mendatang itu lebih manfaat daripada hari-hari yang sebelumnya. Itu insya-Allah. Ya, moga-mogalah tambah-tambah perempuan yang jenis kuat mengaji macam ni ha. Oh, ngaji, amal je belum. Itu kadang-kadang itu kan. Okey, baik, insya-Allah pagi ni kita meneruskan kupasan kita semua dalam bab la tahzan. Jangan kita berduka cita, jangan kita bersedih. Pada hari ini kita akan melihat surah satu ayat Al-Quran daripada surah An-Nahli, pada ayat 98 dan 99 serta 100. Surah An-Nahli. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk meminta kepada Dia
atau berlindung dengan Allah daripada syaitan. Ya, Allah kata apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Itu ayat 98. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 99. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna walladzina hum bihi musyrikun. Itu ayat yang ke-100 surah An-Nahli pada ayat 98 hingga ayat 100. Allah kata fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Oleh itu apabila engkau mahu membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang direjam. Nah, nak baca Quran, Allah kata minta bantuan dengan Allah dulu, minta perlindungan dulu. Sebab tanda-tanda orang baca Quran ini, dia cepat menguap. Ya, nyembang okey, baru bismillah. Gitu. Jadi setan belum apa-apa dah datang. Baru niat aja udah dipikir-pikirkan nak start ke tidak, nak start ke tidak. Ada yang berangan 8 tahun nak ngaji Quran belum start. Ya kan ya. Jadi kita alhamdulillah pagi ni kita nak lihat kenapa Allah kata fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Apabila kamu mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu dengan Allah, yakni daripada syaitan laknatullah. Kenapa ya? Sebab semakin kita nak buat baik, semakin kuat syaitan mendatangi kita. Memang begitu. Tapi kalau kita lebih kurang macam dia je, dibiarkanlah kita. Gitu kan. Jadi kita usaha. Kalaulah ngaji Quran, Allah suruh kita minta bantuan dengan dia, tambah-tambah perkara lain, lebih-lebih lagi. Nah, okey, baik, kita tengok ya. Pertama, bila nak baca Quran. Bila nak baca Quran, minta perlindungan Allah, yakni dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitanir rajim. Dua-dua ada riwayat yang sahih. Jadi kenapa tujuan gitu? Sebab kita tahu bila manusia nak dekat dengan Allah, maka kerja paling besar setan adalah menjauhkan kita daripada urusan-urusan kebaikan tersebut. Jadi sunnah yang paling besar adalah apabila baca Quran itu bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab itu kita sunnahnya pada permulaan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Contoh begitu. Udah baca dah, masuk orang yang kedua pula. Ni konon tadarus lah ni. Masuk orang yang kedua, tak payah lagi, terus saja. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Begitu kan ya. Atau kalau nak baca juga, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim sahaja. Gitu. Ya, maka itu permulaan dalam pembacaan Quran. Buatlah apa-apa pembacaan Al-Quran sudut mana pun, maka bacaan a'udzubillahi minasyaitanir rajim itu sangat dituntut. Kalau bercakap dalam solat, siapa-siapa buka dalam kitab Fathul Bari, tulisan Ibn Hajar Al-Asqalani, membincangkan tentang syarah Sahih Bukhari. Dia menyatakan kedudukan yang paling baik membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim adalah pada rakaat yang pertama.
pertama pada surah Al-Fatihah sahaja. Allahu Akbar. Baca doa iftitah pendek contohnya Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Udah cukup, sahih. Okey. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Fatihah. Masa nak baca surah tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk rakaat pertama Al-Fatihah tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengikut perbandingan pandangan sedemikian. Tetapi sebahagian daripada pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i membolehkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap pembacaan surah Al-Fatihah maupun pada surah-surah yang lain. Tapi saya mengambil pandangan yang tadi. Ibn Hajar Al-Asqalani hanya satu kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada surah Al-Fatihah sahaja, pada rakaat yang pertama sahaja. Ini kena mengaji. Baik. Saya sampai sahaja ada surat cinta. Ada surat cinta. Soalan. Kata Assalamualaikum. Share semua nah. Bolehkah kita gabung 5 solat sunat dalam satu solat? Yang ni viral, tengah viral sekarang ni. Bolehkah kita sahaja aku solat sunat wuduk bersama solat sunat tahiyatul masjid, bersama solat sunat duha, bersama solat sunat hajat? Kau ingat solat ni bapak kita yang punya. Kan, tu nombor 1. Jadi ada tak perbincangannya? Ada. Perbincangan dia macam mana? Kalau solat yang bukan maksud, apa solat maksud? Solat, ada perbincangan. Ulama bincang, kalau solat tu bukan solat bermaksud, dengan solat tujuan. Maksudnya kita datang tahiyatul masjid dengan solat wudu. Yang tu tak apa. Sebab tak ada tujuan. Duha bukan. Hajat bukan. Apa lagi yang lain-lain tu bukan. Jadi kalau kita datang masuk sini, ambil wuduk dah tadi, masuk combine sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid bersama solat sunat wuduk, yang tu dibolehkan. Tapi kalau dia ada maksud istikharah, kan awak nak minta petunjuk. Duha kan awak memang nak minta rezeki. Yang tu boleh campur tak boleh campur. Itu solat nak kena bagi tahu. Solat sunat mutlak boleh. Solat sunat mutlak bila? Solat sunat mutlak yang tak ada halangan. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang tu boleh campur dengan solat sunat wudu. Yang tu campur dengan solat sunat tahiyatul masjid. Boleh. Tapi istikharah tak boleh, taubat tak boleh, duha tak boleh, hajat tak boleh, semua tak boleh. Itu perbincangan ya. Jadi perbincangan yang ketiga, paling baik tak payah campur. Itu paling baik. Berkira benar kita dengan Tuhan ya. Masa Allah Ta'ala bagi nikmat segala macam, kita ni kan ya, nak, kalau boleh nak, suami punya rezeki pun saya nak, saya punya rezeki pun saya nak, anak punya rezeki pun saya nak. Semua kita nak. Tapi time solat kita gabungkan. Macam perbincangan tentang puasa bagi orang perempuan, qada. Kan, qada tu kan. Maka adalah pandangan-pandangan yang berbeza-beza. Ini sahaja aku qada puasa Ramadanku bersama puasa sunat hari Isnin, bersama puasa sunat 13, 14 dan 15 hari bulan hari putih. 3 in 1 kan, bersama dengan solat puasa sunat Syawal. Itu kan ya, ajaib betul dia. Maka jawapan yang paling mudah adalah bila tiba waktunya, buat je yang waktunya itu dah selesai. Kan? Yang lain-lain nanti buat, jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Pahala nak banyak, rumah 3-4 biji, 1 duduk 3 homestay. Contoh gitu. Yang tu tak nak pula, tak payahlah bagi 1 cukuplah kami share. Yang itu tak nak.
Itu manusia. Maka bukanlah tak ada perbincangan, ada perbincangan. Tetapi kalau solat sunat mutlak itu tak apa. Tapi kalau solat sunat yang bermaksud, membawa maksud. Saya melihat perbincangan ini di yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ini mantan Menteri Agama. Tulisan dia sangat ilmiah lah, sangat ilmiah. Maka kita dapati solat yang paling baik atau amalan yang paling baik adalah tidak digabungkan. Itu lebih ikhlas, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, terima kasih kepada siapa yang bertanya, sebab yang bertanya mungkin tak tahu, tapi yang bertanya ni jangan terlupa yang lain pun tak tahu. Jadi dia dapat pahala serba tahu tu. Okey, baik. Ingat, yang pertama, ngaji Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Sebelum kamu ngaji Quran atau ketika nak ngaji Quran, minta bantuan dengan Allah daripada syaitan, kerana syaitan sangat mengganggumu. Paling tidak membuat kita ngantuk, paling tidak membuatkan kita sibuk, sebab Quran di sini, handphone di sini. Baru baca, tengok sini, lepas dibaca tengok sini, lepas dibaca tengok sini 15 minit baca 5 minit. Itu syaitan dia memang gitu. Okey, baik. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Setan ni dia tak boleh buat apa pada orang beriman seandainya orang beriman itu meletakkan pengharapan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan ya, sesentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman yang berserah bulat-bulat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bila dia nak ngaji Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, aku serah kepada Allah taala untuk jaga aku. Insya-Allah syaitan tak bagi pengaruh. Walaupun syaitan itu pempengaruh yang baik. Tapi dia tak boleh bagi pengaruh. Ya. Dan innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia itu pemimpin mereka. Kan ya? Dan orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak nak minta bantuan dengan Allah, siapa yang enggan memulakan sesuatu kebaikan dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dia tidak terlepas dari gangguan syaitan. Yang kedua, amalannya tidak menghadirkan keberkatan. Makan, udah tambah 2 kali. Opo con, lupa bismillah. Udah 2 kali tambah, lupa bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Udah, rupanya tiap-tiap hari begitu. Ya Allah tu. Jadi semalam saya mengajar di Masjid Al-Muhsinin, Sungai Kandis. Dulu Sungai Kandis tu Kelang. Sekarang ni Shah Alam lah, section berapa, 36 ke 42, tak tahulah. Kan ya. Saya mengajar tu, saya rasa dah 15 tahun kot. Ya, lama dah. Dalam kitab Mukhtasar Syarah Riyadus Salihin, ringkasan, itu cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia itu yang jiwa dia macam orang hidup atau macam orang mati. Orang yang selalu ni, bila dia baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, itu bermaksud dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. So orang yang berzikir, diumpamakan oleh Nabi SAW dengan orang yang tak berzikir adalah orang seperti orang hidup dan juga orang mati. Tu. Hidup tak, kita hidup, tapi rupanya di sisi Allah kita mati. Tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mati, tapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulan kita dalam yang ni dulu, kesimpulan dalam bab ni dulu. Pertama, setiap kali nak mengaji Quran, hendaklah kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalaulah mengaji Quran pun disuruh minta, maka benda lain lagi kena minta. Lagi kena minta.
Kalau kita nak bercakap dengan orang, takut sebab datang tadi tu marah dah tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, biar Allah tarik kemarahan tu keluar. Kalau kita dalam keadaan yang tak elok, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam keadaan nafsu amarah menguasai kita, baca lagi. Dalam keadaan kita duk aim nak tunggu anak balik je, buka pintu je, gitu kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu paling utama. Semua hal. Ingat tak pernah kita cakap dulu tentang nafsu amarah, nafsu marah? Semua orang ada. Lelaki ada, perempuan yang nampak lembut kadang-kadang marah lebih daripada orang lelaki. Ya, sungguh. Kan ya, hati-hati. Kadang-kadang nampak badan kecil je. Timbang baru 38. Tapi bila dia punya marah tu, suami yang berat 86 pun senyap. Itu marah tu. Nabi kata apabila kamu marah, maka itu adalah syaitan. Maka bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau itu belum mencukupi, siapa yang berdiri tengah marah duduk, siapa yang duduk tengah marah baring, jadi membuat dia lambat bertindak. Kalau itu belum mencukupi, sejukkan dirimu dengan air, kerana setan dicipta dari api. Buat apa? Minum air. Tak cukup, ambil wuduk. Tak cukup, mandi. Tak cukup, cari swimming pool. Itu kaedah. Sungguh jangan dibiarkan. Marah bila menguasai manusia, muka jadi buruk walaupun awak Miss Universe. Ya, muka jadi buruk, tindakan jadi buruk, segala jadi buruk, percakapan yang keluar jadi buruk. Akhirnya marah itu menjadikan penampilan kita itu buruk. Siapa bawa? Syaitan bawa. Ya, maka kekalkan kekuatan kita dengan minta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kesimpulan seterusnya, syaitan mampu ke tidak menguasai orang beriman? Tak mampu. Selagi orang beriman itu sentiasa memohon bantuan dari Allah dengan dua syarat: meminta bantuan dari Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang syaitan boleh pengaruh? Dia biarkan emosi menguasai diri dia. Dia nak marah ni, biarkan marah lagi, habis. Dia tengah cuba nak buat jahat ni, dia layan kejahatan itu, akhirnya dia akan rosak dan dikuasai oleh syaitan. Apabila manusia itu mengangkat syaitan sebagai dia punya pemimpin sultanah, maka syaitan akan menguasai kehidupan diri dia. Baik, sambung lagi ayat yang seterusnya, ya, daripada surah Ibrahim pada ayat 22. Ya, kita tengok ayat-ayat pilihan supaya kita jangan sedih sangat. La tahzan tu. Kenapa? Orang yang bila syaitan menguasai dia, kadang dia sedih pun sedih dia melampau. Ya, sedih dia sedih melampau, ya. Surah Ibrahim pada ayat 22, Allah kata apa? Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqa wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li ilal akhiril ayah. Dan berkatalah pula syaitan setelah selesai perkara tersebut, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar, dan aku telah menjanjikan kamu, lalu aku mungkiri janjiku itu kepadamu, dan tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa mempengaruhi kamu selain daripada aku mengajak kamu, lalu kamu terburu-buru menurut ajakanku. Nampak tak yang hujung tu pesanan paling besar? Setan mengaku dia tak mampu menguasai kita sebab janji Allah itu benar. Janji Allah kita taati, janji Allah setan tak taat. Dan setan kata, tiadalah sepadaku sebarang alasan dengan kuasaan menguasai kamu.
Tapi illa an da'autukum fastajabtum li. Tapi aku ni tugas aku ngajak-ngajak je. Jom kita pun calo bete calo karte. Itu jom. Dia bunyi gitu aja. Dia ngajak dan dia bagi keindahan. Bila sembang 2-3 orang ni belebab mengata ke orang, idea banyak. Telefon mak tak ada idea. Mak, Assalamualaikum, mak sihat. Lepas tu dah tak kerti tanya dah. Kenapa? Sebab benda baik. Tapi kalau telefon kawan ni kebas telinga. Sebab ada macam-macam kontroversi dan skandal yang dibicarakan. Itu masalah dia apa? Yakni selain daripada aku mengajak kamu lalu kamu terburu-buru. Maksudnya apa? Terus ikut. Apa dengar berita tu berita palsu, ikut juga. Apa je dengar, share. Tambah-tambah orang perempuan aktif dekat medsos, media sosial ni. Pantang ada keluar sesuatu dekat dalam Facebook, dekat dalam mana, pertama sekali komen, walaupun dia tahu dia SRP pun fail. 3 kali ambil SRP, last kali tak naik tingkatan 4. Perempuan ingat tak zaman kita dulu? Betul kan? Bila ambil SRP tu ulang tak boleh naik tingkatan 4. Itu kan. Tu pun komen ni bagai nak rak. Komen macam dia ustazah baru balik pada Jordan. Itu kadang manusia. Pantang ada je sharing hadis, sharing apa dekat dalam WhatsApp. Share sana, share sini, share sana. Dia sendiri pun tak baca habis lagi dah share dulu. Maka janganlah buat perkara-perkara. Kenapa? Takut perkara itu menjadikan dosa kering yang tiba-tiba Allah sabitkan kita di negeri akhirat nanti. Saya cukup takut bab share-share ni. Takut rupanya jambatan tu jambatan ke neraka. Kita tambah lagi satu jambatan supaya kita dapat turut serta ke neraka. Tu bahaya. Tapi kalau jambatan tu jambatan ke syurga, tak apalah. Kan ya? Baik, contoh di sini tengok ya. So apa yang kita perlu buat ketika adanya hasutan syaitan, maka istighfar dulu. Minta dulu pada Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jangan terburu-buru. Yelah, kalau awak dengar berita suami awak sekian-sekian, jangan terburu-buru. Hantar PI dulu, private investigator. Cek dulu betul ke tidak. Jangan kata bang. Tak payah. Tenang dulu. Kami juga seorang suami apabila mendengar khabar tentang isteri contohnya sekian, tak boleh marah terus. Siasat. Kaedah yang paling baik dan paling istimewa di dalam hubungan suami isteri adalah bila ada masalah, duduk dan luahkan apa sahaja yang ada dalam hati dengan ayat-ayat yang istimewa, ayat-ayat yang baik. Jangan luahkan itu nak tunjuk awak betul, orang lain salah, tak boleh. Jangan luahkan itu nak menunjukkan kita bawa amarah, tak boleh. Tapi bagi tahu gini, saya dengar gini, awak ni pergi mancing ikan ke mancing orang? Slow je, udah selesai gitu. Kalau apa sahajalah yang kita dengar, maka jangan terburu-buru menurut ajakan syaitan. Jadi inilah kumpulan yang tadi, kumpulan yang tawakal kepada Allah, kumpulan yang a'udzubillahi minasyaitanirrajim, mereka itu setan tak kacau. Tapi kecuali yang mengangkat syaitan sebagai pemimpin. Siapa mereka itu? Yang mengangkat syaitan sebagai pemimpin ni golongan yang bila jadi sesuatu saja dia terburu-buru dan dia tak sabar. Sebab tu saya ingat baru 3-4 hari lepas saya sembang dengan isteri saya tentang pesanan yang paling baik di antara kita suami isteri adalah sabar. Sabar je. Sabar je. Ya, saya salah. Kejap, sabar jap. Jangan marah ketika marah. Ya. Cukup susah kan? Cukup susah. Masa tengah marah tu lah nak marah, ustaz. Bila dah tak marah, nak marah apa? Eloklah awak tak marah. Itu. Sabar kejap. Kerana sabar 1-2 minit memberi makna yang sangat baik.
Tapi tak sabar 1-2 minit, boleh jadi awak tikam orang sampai 15 kali tikaman. Ingat tak di mana, di Terengganu ke? Ya, tikam sampai 15 tikaman. Niaga punya pasal sikit aja. Bukan orang lain, bangsa Melayu, umat Islam. Tu yang kita paling takut tu. Maka kenapa? Sebab kita dikuasai oleh syaitan. Saya selalu ulang, puan-puan, Setan ni dia kacau kita dalam 3 bentuk. Okey, yang 3 bentuk. Bentuk pertama, dia kata jangan buat baik, jangan buat baik, jangan buat baik, jangan buat. Kau nak tolong orang, tak payah. Kau susah-susah cari duit, tiba-tiba nak pergi tolong. Orang tu tahu minta aje. Tu, jangan buat. Contoh, dia kata apa? Contohlah, kami orang lelaki, orang perempuan tiba-tiba kata, nak pergi masjid lah, ada ceramah hari ni, Ustaz Amran daripada Bukit Beruntung bawa untung. Contoh. Maka setan kata tak payah pergi. Ustaz Amran tu tiap-tiap bulan datang. Bulan depan boleh datang. Dia tak tahu bulan depan dia mati. Tu kan. Akhirnya kita kata, tak, aku nak pergi juga. Ada kekuatan. Pertama, setan kata jangan pergi. Satu, halang kita daripada buat baik. Tapi kita kata tak, aku nak pergi juga. Tambah setan, tambah satu lagi, teknik yang kedua, kau pergi lambat sikit. Kau pergi lambat, dekat-dekat Sadaqallahul Azim tu kau sampai. Jumpa kawan cukup lah. Bila kawan keluar tu sembang sambil-sambil membeli kat belakang tu. Contoh dia gitu-gitu, buang. Tak payah duduk lama-lama. Lepas tu duduk lama pun bukan ada kerusi, kebas kaki. Begitulah dia halang. Kemudian kita kata tak, aku nak pergi awal juga. Kalau boleh aku nak duduk depan Ustaz Amran tu. Maka dia kata kau pergi. Kau pergi duduk depan, lepas tu kau cerita ke orang yang awak tu yang paling alim sekali. Jadi riak tak? Jadi riak. Maka 3 golongan semua rosak. Itu kerja setan. Dia mendatangi kami seperti kami. Mendatangi penceramah, akhirnya penceramah sombong dengan ilmu yang dia ada. Sebab tu kalau kita baca hadis, ada orang ngaji Quran dapat rahmat, ada orang ngaji Quran dapat laknat. Ada orang ada ilmu, syurga untuk dia. Ada orang ada ilmu, neraka untuk dia. Orang yang mengaji macam kita ni, kalau kita tak mengaji betul-betul, jaga-jagalah. Orang yang mengaji ni, bila kita duduk sini rajin, nyombong pada orang lain. Konon, kau tengok tu, tepi rumah je. Datang tak nak, duduk saja, itu ini. Itu bahaya. Akhirnya kita besok lagi miskin daripada orang yang tak datang. Jadi orang mengaji ni, dia perlu melepaskan diri dia daripada kejahatan syaitan. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 22. Kita sambung lagi surah Saba. Surah Saba ayat 20 dan ayat 21. Allah kata, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Dan sesungguhnya iblis itu telah dapati sangkaannya tepat terhadap mereka, iaitu mereka menurutnya. Iblis kata, aku cuba dulu, ajak dulu, rupanya tepat. Dia orang pantang aku ajak, terekam aja. Kecuali sebahagian dari orang-orang yang beriman. Ada orang beriman, dia tak. Kita hari ni kadang-kadang sedih. Kan sedih kenapa? Beribu orang kena bunuh di Palestin. Kita masih lagi ada masa buka TV, tengok rancangan pertandingan nyanyian Gegar Veganza. Mana pi jiwa hati perasaan kita? Kan? Kalau ia tengok berita lah contohnya, paling tidak tengok drama yang memberi peringatan. Ini ke, ya Allah. Herannya dalam keadaan ramainya orang kena bunuh, kena sembelih anak-anak ni, makan kita ni masih ambil gambar tunjuk dalam Facebook. Makan begini satu talam.
Seorang satu talam. Ya Allah, masih lagi tak ada jiwa dan perasaan. Pergilah makan tak apa, tapi tak payah upload makan tu waktu sekarang ni. Pergilah makan angin, kerana awak memang dah booking hotel tu, pergilah. Tapi ambil sebagai ibadah, jangan tunjuk ke orang merata-rata. Kerana waktu yang sangat diperlukan mengulurkan bantuan pada hari ini adalah pada Palestin. Sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Ya, jadi kenapa ni? Maka iblis mengatakan bahawa tepat aku sangka, pantang aku ajak je dia mau ikut. Kecuali siapa? Kecuali illa fariqam minal mu'minin. Orang yang beriman, yang tadi itu pegang dengan jalan Allah, mereka tak terpedaya. Dan sememangnya tiadalah bagi iblis itu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Allah bagi tahu jelas, iblis mana ada kuasa, dia tak boleh buat apa-apa pun, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar beriman pada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu. Mudah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, Allah nak tengok apa dia buat. Adakah dia ikut setan atau dia minta bantuan daripada Allah selamatkan diri dia daripada syaitan. Gitu kaedahnya. Dan ingatlah Tuhanmu sentiasa mengawal serta mengawasi tiap-tiap sesuatu. Surah Sabah ayat 20, ayat 21 mengingatkan iblis memang jangka kita confirm ikut dia. Dia buat bagi wangi sikit, dia buat bagi indah sikit. Puan-puan buka dalam Quran pada surah Al-An'am, pada surah yang ke-6, pada ayat ke-112. Cuba buka dalam handphone tu. Handphone tu beli lama dah, asyik download aja, bacanya belum. Tu, ya, Quran kat dalam tu ada. Nampak tak surah tu? Ada tak ayat dalam tu Allah kata asyayatinal ins wal jin, setan daripada kumpulan manusia dan jin. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Ada tak? Ada kan? Apa perangai dua-dua setan tu? Asyayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba', kan? Ya, maksudnya dia menyampaikan berita-berita yang diindah-indahkan. Sembang-sembang kalau nak mengata ke orang tu, tambah sikit bab mengata tu, dia jadi elok lah. Kalau rasa cerita kita tak apa elok, tambah ambil Yusuf Haslam punya cerita, tambah dengan cerita India sikit, cerita Hindustan sikit, bagi jadi cantik lagi. Itu yuhi ba'dhum ila ba'd. Dia ambil satu cerita, tapi dia hiaskan cerita tu dengan niat mendustakan orang. Perangai siapa? Setan. Setan mana? Original dan setan manusia. Jadi kalau kita lah jenis orang perangai macam tu, dengar berita sikit aja, tapi kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Aku padahal dia dengar daripada orang lain. Dengar daripada orang lain jangan disampaikan kepada orang lain, kerana kita tak tahu, belum tentu ianya betul ataupun salah. Ya, maka kalau dia indahnya begini. Kalau kita mendengar perkara yang baik dan perkara itu manfaat, maka sharelah kita kepada orang lain. Tapi kalau kita mendengar perkara buruk dan perkara itu mendatangkan mudarat, maka stop dekat situ, jangan sampaikan pada orang lain. Maka pahala kita besar, bukan hanya dapat pahala, malah kita menghalang dosa daripada tersebar kepada orang lain. Ni. Jadi setan yang Allah kata dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 112 tu, setan paling mula sekali. Setan pertama siapa Allah kata? Asyayatinal ins, setan daripada golongan manusia. Jin nombor dua. Rupanya kita terlebih setan dari setan. Setan kalau dibaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, apa buat? Lari.
Kita kalau dibaca auzubillahi minasyaitanirrajim, kita tambah bismillahirrahmanirrahim. Manusia mana dia takut? Tak takut langsung. Gitu yang seharusnya kita belajar untuk membetulkan. Maka iblis dan setan dia jangka betul. Aku buat bagi cantik-cantik sikit, bagi indah-indah sikit. Kemudian orang perempuan duduk depan cermin, cantiknya aku. Setan lah setan tu. Dia buat gini, kau cantik. Elok tudung tu. Cuba tanggal dulu. Udah. Rambut tu panjang, sanggul biar 6 kaki ke atas. Macam KLCC dan Twin Tower. Mula tu. Kan tudung tu asal elok dah pakai labuh, tak cukup. Kau selit sebelah sini sikit, kau selit sebelah sini sikit. Tak berapa lawa lagi nak bagi cantik. Setan letak kat cermin tu. Bubuh sebelah sini sarjan, sebelah sini lance corporal, 2 pangkat. Tak cukup, buh pangkat atas kepala. Segala macam. Tu kan. Jadi nombor 1 saya nak pesan pada orang perempuan. Orang perempuan tu sendiri, kata Nabi, perhiasan yang paling indah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda lain yang paling indah. So cukup dengan anugerah yang Tuhan bagi pada orang perempuan. Tenang je. Penampilan orang perempuan jangan sampai menjadi satu tarikan. Awak pakai elok dah, pakai nikab, pakai purdah. Tapi awak punya purdah tu siap bentuk-bentuk, corak sehingga memberi tarikan. Maka jangan pakai purdah pada waktu itu. Gitu. Ya. Hari ini memang orang perempuan dimanipulasikan. Saya dengan isteri saya itu boleh kata sepanjang masa atas highway lah. Nak datang sini pun highway juga. Daripada rumah keluar je highway utara selatan mengarah ke selatan. Keluar daripada highway utara selatan masuk Duke. Kan ya. Kalau nak pergi Hulu Langat, daripada duka naik suka. Suka duka terus. Itu contoh. Jadi highway je. Tepi highway tu, antara banner-banner atau signboard yang besar-besar tu, gambar orang lelaki ke orang perempuan paling banyak? Orang perempuan. Tu kan. Hatta yang bukan Islam tu tak apalah. Sebab dia begitu. Tapi kita orang Islam ni, hatta orang perempuan Islam yang pakai jilbab pun ada tepi situ. Kononnya jual makeup yang patuh syariah dan sebagainya gitu gini. Tak. Apa-apa sahaja penampilan yang membuat lelaki tertarik, maka hukumannya haram. Habis. Jadi kita pakai kadar-kadar. Bila nak pakai, tanya suami, bang, agak-agak saya pakai macam ni elok tak di mata abang? Di mata abang, kata gitu. So dia kata, cukuplah, ini pun dah cukup. Dah, sudah. Jangan awak duduk depan cermin, tak elok lah bang. Tak elok lah, jangan. Kenapa? Ni, setan memang dia ambil masa je untuk masuk sikit dan membiarkan kita dalam keadaan kerugian. Baik, kita sambung lagi. Seterusnya, kenyataan-kenyataan yang disebut di sini adalah kekuasaan syaitan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya itu berbeza dengan kekuasaan yang dinafikannya. Maksudnya apa? Setan tu Allah bagi tak kuasa pada dia? Bagi. Bagi sampai bila? Sampai kiamat. Allah bagi. Banyak tak kekuatan dia? Boleh tahan banyaknya. Dia masuk dalam tubuh badan kita ni, kalau baca hadis, ni urat darah kita ni, dia berjalan di dalam urat darah kita. Pam saja jantung, pam saja darah berjalan, merata dia pergi ke pelusuk juzuk tubuh badan. Maka kalau manusia kalah dengan syaitan itu perkara normal. Tapi manusia perlu beristighfar dan kemudian letakkan dirinya, sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah maka itu kejayaan baginya. Pertama sekali, kekuasaan syaitan atas diri manusia adalah kekuasaan untuk mempergunakan mereka. Ada sebahagian ulama kata apa? Akhir zaman ni setan tak payah bekerja keras, sebab ramai manusia dah jadi setan. Akhir zaman setan-setan boleh duduk atas kursi urut bubuh RM1, gede.
Kenapa? Sebab ramai manusia yang belum jadi setan tapi kerja-kerja setan dia dah buat. Jadi setan duduk atas kerusi urut, dia tengok aja. Adakah perlu syaitan datang membawa berita kepada kita? Tak perlu, sebab ada orang lain tolong bawa, manusia macam kita juga. Adakah syaitan perlu buat begini kepada kita? Tak perlu. Tak perlu. Cukup dengan hawa nafsu yang saya selalu sebut, isteri saya ingat, ayat tu selalu disebut. Surah Yusuf, surah 12 pada ayat 53. Ya, innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Cuba tengok betul ke tidak? Saya pun kadang-kadang hang juga sebenarnya. Macam komputer lah. Surah Yusuf surah 12 pada ayat 53. Cuba tengok. Itu tentang hawa nafsu. Ada tak ayat innan nafsala ammaratun bisu? Betul? Betul. Okey. Innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, apa maksudnya? Ayat 53. Betul kan? Tengok surah 12 ayat 53 surah Yusuf. Sorry lah, saya pun kadang-kadang hang juga. Ya, tapi begitu. Nak bagi tahu bahawa nafsu ni sebelum setan datang lagi. Nafsu dia nak cantik, nafsu dia nak lawa, nafsu dia nak dipandang hebat. Nafsu setan kata tak payah pergi lah kalau gitu. Ya, baik. Jadi pertama sekali, syaitan tak perlu kerja keras, dia hanya mempergunakan manusia untuk merosakkan manusia lain. Umat Islam ni dipergunakan oleh syaitan sehingga berpecah di antara satu sama lain. Perpecahan dari sudut fahaman, keyakinan, akidah. Ada ngaku ahli sunnah wal jamaah, ada khawarij, ada mu'tazilah, ada jabariyah, ada macam-macam dari sudut akidah. Perpecahan dari sudut mazhab dan ibadah. Ada kata yang ni batal, ada kata yang ni sah, ada kata aku batal pun tak, sah pun tak, aku tak buat langsung. Udah begitu begini dan sebagainya. Sehingga dalam grup ni ada perpecahan demi perpecahan antara umat Islam. Ya, tetapi bila kita tengok dari sudut-sudut ekonomi pun ada mazhab-mazhab dia. Dari sudut politik lagi banyak mazhab. Sehingga umat Islam berpecah dan akhirnya umat Islam menjadi lemah. Mana datang tu? Setan dan hawa nafsu. Semua orang nak buat, maka setan cuma mempergunakan manusia. Akhirnya manusia mengerjakan apa yang perlu dikerjakan oleh syaitan. Dah, setan relax sampai setan pencin. Itu ya, baik. Kekuasaan untuk menunggangi manusia agar menurut dan tunduk pada keinginan syaitan. Apalah salahnya kalau lebih kurang takat seluar jin Levi's 501, apalah salahnya? Jin kan dah tak pakai, kita je lah yang pakai. Ada orang tanya, Ustaz, salah tak orang perempuan pakai seluar jin? Tak salah, seluar je. Kan seluar tu jin dah bagi kita, pakai je lah. Sungguh pakai, tapi syarat nah. Syarat. Ada orang kata, Ustaz, pakai seluar jin ni gini. Tak, sebenarnya tak. Syarat dia adalah, yang pertama, seluar itu dibeli dengan sumber yang halal. Yang kedua, seluar itu dipakai dengan tidak nampak warna kulit. Yang ketiga, seluar itu dipakai tidak membentuk tubuh badan. Yang keempat, seluar itu dipakai tidak mencorakkan yang dia itu seperti orang kafir. Sekarang ni susah sekarang. Dah tak boleh sebut orang kafir. Kena sebut non-Muslim. Baca Quran, qul ya ayyuhal non-Muslim. Dia tak boleh sebut qul ya ayyuhal kafirun dah. Kadang risau kita. Sebenarnya kafir itu tak menunjukkan apa-apa, melainkan kafir itu menunjukkan dia bukan Islam, bahasa Arab aja. Samalah non-Muslim, samalah juga dengan bukan Islam, maka kafir itu datang daripada bahasa Arab. Orang Melayu pula yang terpesona sekarang. Yalah Ustaz, jangan panggil kafir, panggil non-Muslim.
Samalah tu bahasa, tu sudut lurah saja. Okey, baik. Jadi dalam kehendak setan itu, setan bawa je, maka manusia itu ditunggangi oleh syaitan. Akhirnya manusia tunduk, manusia itu menurut keinginan syaitan dengan cara mentaati dan menjadikan syaitan teladannya. Lagi teruk. Aku okey, alhamdulillah, tak ke masjid pun okey. Mana ada kencing manis. Awak ke masjid kencing manis 32 sekali cek. Asyik berulang je ke hospital Lampang. Contoh gitu. Aku alhamdulillah 20 kilometer kan ya, jogging. Itu bahaya juga. Bila menjadikan syaitan itu teladan, apa jadi? Istidraj. Okey, baik. Adapun kekuasaan syaitan pada diri manusia yang dinafikan adalah kekuasaan dalam hal alasan dan hujjah. Iblis tidak memiliki alasan ketika menguasai manusia. Bila Allah tanya, wahai iblis, kenapa engkau menguasai manusia suruh buat jahat? Memang alasan tak ada lah. Ya, selain hanya mengajak manusia dan manusia pula menuruti ajakan iblis tanpa ada hujah dan dalil, maka sifat manusia itu sebahagiannya mereka yang tidak mau mengambil bantuan daripada Allah dan mereka yang tak mau bertawakal kepada Allah, maka mereka itu ditunggangi dan dipergunakan oleh syaitan dalam hal-hal kehidupan mereka. Duit ada, simpanan. Tengok sofa di rumah kita, hawa nafsu mula kata, sofa ni 5 tahun dah. Duit ada, banyak jugalah simpanan yang suami bagi, 17,000. Kawan pula ejen setan. Tu kawan kan, dia kata, aku kawan dengan kau ni dah 5 tahun, sofa tak tukar-tukar. Pada hakikatnya kawan tu di rumah dia 25 tahun tak tukar. Itu perangai setan. Cuba kau tukar. Bukan lelaki kau baru bagi 17,000 ke? Udah. Kawan tu kata, tak apa, aku ada tempat. Tu lagi satu kerja setan dia tolong buat. Dia pun tolong bawa, pergilah Roselle ke manalah yang mahal-mahal sikit tu kan. Udah. Pada hakikatnya 17,000 tu 7,000 simpan untuk beli kain kapan waktu mati besok. 10,000 hantar ke Palestin. Tapi tak, kita terpesona dengan hawa nafsu dan syaitan, maka habislah. Setan besok tepuk tangan bila kita dah mati, dia gelak aku berlepas tangan. Itu kerja setan. Aku berlepas tangan. Tak, awak yang pilih jalan tu, bukan aku. Tu kerja setan. Maka hati-hati. Sebab tu kita pasangan hidup mengingati antara satu sama lain. Yang kau apa ni? Solat, jom. Udah. Yang panggil yang sampai mati pun tak apa. Kan kalau ikut arwah Pak Uda, Anja, tu pun boleh juga. Apa-apa je lah. Cuma baru ni ada orang tanya, dia kata, Ustaz, betul ke kita tak boleh panggil dengan panggilan apa nama ya? Ada orang panggil papa, isteri dia panggil papa, suaminya panggil mama. Sedangkan tu pasangan hidup dia. Ataupun panggil nama. Gitu kan? Ada dalam hadis riwayat Abu Daud, hukumnya makruh tahrim dan sebahagiannya kata haram. Tak boleh panggil gitu. Sebab dia bukan bapa awak. Dia bukan mak awak, tak boleh. Panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Cuma hukumnya makruh. Maksud makruh tu paling lembut lah makruh. Maksudnya abaikanlah. Makruh ni benda yang Nabi tak suka. So tinggalkan. Nama dia elok, panggil je nama elok-elok. Kan itu adalah lebih utama. Lebih buruk perangai orang perempuan sekarang, minta maaf lah, mengaji orang perempuan ni kuat mengaji tapi degil pun boleh tahan. Jangan sabitkan namamu dengan nama suamimu, haram. Tengok Facebook contohnya. Facebook dulu tengok namanya Anita. Contoh ni nama contoh ya, bukan nama betul. Anita Ahmad.
Sedangkan nama bapaknya Abdullah. Rupanya suami dia masa tu Ahmad. Anita Ahmad, Facebook. Tengok-tengok sekarang, Anita Razali. Rupanya bercerai, nikah balik dengan yang orang lain. Dia bubuh. Haram hukumnya, tak boleh. Kerana nama yang akan dipanggil oleh Allah di akhirat nanti adalah namamu di dunia berbandingkan nama bapakmu. Kan? Lepas tu orang Melayu suka sebut nama mak pula tu. Kan orang Melayu kalau kenduri arwah disebut nama mak. Kalau kena baca doa sakit disebut nama mak. Tak? Nama yang akan dipanggil oleh Allah, muliakan nama ayah kita. Siapa nama? Syarifah. Syarifah apa? Jangan sebut Syarifah aja. Syarifah Abdullah. Gitu. Orang tanya saya, ustaz nama apa ustaz? Amran. Bukan. Amran Yusuf. Gitu. Jaga. Sebut. Panjang sikit. Tak apa panjang. Jangan kaitkan. Kecuali kami orang suami yang kaitkan dengan isteri itu tak apa. Itu tak apa. Tapi tu pun tak bagus. Kita kena kekalkan nama keturunan kita, ayah kita, itu yang paling penting. Baik, yang kedua, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kekuasaan kepada diri syaitan ke atas manusia. Ya, syaitan sifat dia mempergunakan dan menunggang manusia untuk manusia buat kerja-kerja dia. Dan dia telah berjaya seperti sangkaannya. Hakikatnya, adakah Allah bagi kekuasaan dia? Tak. Allah tak bagi kuasa nang buti nang kui buti kui. Zam-zam Allah kazam. Dia boleh buat ke kita gitu? Tak boleh. Dia cuma dia datangkan wangi-wangian untuk kita. Kau pakai yang ni. Wangi ni 1 kilometer dah bau. Kan sampai macam tu. Dia turun lift, dia duduk tingkat 1, tingkat 7 bau harum dia. Allah Rabbi. Nah, ya. Dan seterusnya, manusia sendiri yang memberi peluang kepada syaitan untuk menguasainya. Kenapa manusia beri peluang? Sebab manusia tidak sandarkan dirinya kepada Allah. Manusia cuma sandar pada harapan. Ada satu lagu itu tu. Sandarkan pada harapan. Tak, sandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Kesediaannya untuk taat kepada syaitan. Hakikatnya ada tak kuasa syaitan menguasai kita? Tak ada. Tapi syaitan cuba melemahkan kita, menunggangi kita, mempergunakan. Kau tolong buat kerja aku sekejap, aku MC. Kau tolong buat kerja aku dah pencen. Tolong buat, tolong je lah. Nanti kau dapatlah nikmat sekian. Maka kita pun tolong buat. Dia boleh, dia paksa kita ke? Tak. Dia ajak je. Terpulang kepada kita. Maka disebabkan kita ni tak kuat dengan Allah, disebabkan kita ni berat sangat nak sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, disebabkan mulut kita ni keras sangat nak sebut bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, maka dia boleh menguasai kita. Apa? Sebab itu dia masuk di dalam bala tentera dan golongan syaitan. Apa dia tu? Kita lah. Last sekali, bila syaitan menguasai kita dengan bantuan hawa nafsu lagi, kita ni termasuk sebagai ahli bala tentera syaitan. Maka janganlah kita jadi sekian. Ya, jaga. Kita tahu ada hadis kan, semua orang perempuan dengar, orang lelaki dengar. Bila mana seseorang memudahkan urusan manusia lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Bila mana manusia menyukarkan urusan orang lain, maka Allah akan menyukarkan urusannya di akhirat. Di akhirat tahu, beban. Kalau di dunia tak apa, sekejap boleh taubat. Ni di akhirat. Kita tak ada roundabout untuk patah balik, U-turn pun tak ada dah. Maka yang tu jahanam kita nanti. Bukan syaitan dengan kekuatannya menguasai manusia, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu amat lemah. Pada hakikatnya syaitan tak ada kuasa. Tapi dia bagi kita tu, kau tengok kat cermin, kau tu cantik, tak padan dengan orang lain tu. Jadi bila bercakap tu sombong sikit. Kau tengok nama awak tu Said dengan Syarifah, keturunan Nabi tu. Jadi bila bercakap tu bagi tinggi sikit. Udah. Dia terlupa pak saudara Nabi pun masuk neraka. Saya pernah ceramah di Pahang. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak berangan lah, saya nak doa pada Allah Ta'ala. Saya punya berangan ni Ustaz, kalau boleh diputarkan masa,
saya nak hidup di sisi Nabi SAW di zaman Nabi. Apakah harapan saya itu salah? Saya kata harapan awak salah dan awak menyalahi takdir Allah Ta'ala. Kenapa? Disebabkan kau jangan lupa ramai orang hidup di sisi Nabi masuk neraka. Kan? Tengok kat situ aja, pak saudara Nabi masuk neraka. Kan ya? Kawan-kawan yang sahabat handai Nabi ada yang tak dapat Islam pun. Jadi Allah tak letak kita pada tempat tu sebab kita tak cukup kekuatan. Allah letak kita sini waktu sekarang ni sebab waktu ni halangan dia tak banyak, ujian dia kecil. Tu pun bila jadi masalah dengan Palestin ni, daripada 7 Oktober hari tu sampai hari ni, sekupang pun duit dia tak ngantar lagi pada Palestin. Doa tak tahu berapa kerat dia baca, entah tak baca. Sibuk lagi makan sambut hari jadi. Hari jadi ke-78. Ya Allah. Tu udahlah berhenti. Kalau tak ada majlis yang terpaksa lah. Kalau kita dah kontrak dah memang sign tak apa. Tapi kalau majlis-majlis lain tak payahlah buat. Melainkan ada kepentingan kepada orang lain lah. Kalau untuk kita lah, kita birthday kita, tak payahlah buat tahun ni. Ambil duit tu ngantar pada Palestin. Bagi tahu dengan suami, bang, awak nak hadiah apa tahun ni? Saya cadang nak hadiahkan awak. Panjang dia seteru. Dia lama tu panjang tu. Kan, saya nak hadiah awak emas 1 kilo. Tahun ni, maka bagi tahu dengan suami, bang, alhamdulillah kita kongsi pahala, awak ambil emas 1 kilo, hantar pergi Palestin. Udah. Emas sekarang berapa? 330 ke sekarang ni? Boleh tahan ke harga tinggi tu? Udah, selesai. Kadang-kadang tu dah. Jom kita rebut sikit. Anak-anak punya birthday tak payah buat lah sekarang. Berhenti kejap. Beritahu dengan anak-anak. Tunjuk gambar ni orang seumur dengan kamu dibunuh. Berhenti kejap. Bukan tiap-tiap tahun tak buat pun. Contohnya begitulah. Bagi kita ada perasaan lah sikit. Kenapa? Sebab biarlah kadang-kadang kita tak ada perasaan, benda tak jadi dengan kita. Bila dah jadi dengan kita baru kita komplain, kenapa negara lain tak bantu? Contoh. Kan ya? Maka baik. Dan seterusnya bukan syaitan dengan kekuasaannya itu atau dengan kekuatannya. Namun demikian manusia sendiri yang menginginkan dan mengkehendaki agar syaitan menguasai dirinya. Habis dalam bab ni hari ini. Kita akan jumpa pertemuan depan. Perlawanan kekuatan iman dan hawa nafsu pula. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini apa? Yang pertama kesimpulan kita adalah daripada surah An-Nahl 98 hingga 100, hendaklah kita kalau nakkan kekuatan, kita tak ada kekuatan, melainkan kita tumpang kekuatan daripada Allah dengan selalu melafazkan kalimah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang kedua, setan ada tak kekuatan? Tak ada kekuatan, melainkan setan itu dapat menguasai bila mana manusia dia tidak dekat dengan Allah. Yang ketiga, setan itu buat apa dengan kita? Dia menguasai dengan cara apa? Ajakan, tunggangan. Dia mempergunakan kita je. Dia bukan boleh kata begini awak buat, kalau tidak kena bunuh. Tak boleh. Dia tak ada. Dia tak ada kuasa pun. Tapi dia bagi keindahan. Maka akhirnya kita terpesona dengan keindahan itu. Yuhi ba'duhum tu, cerita-cerita yang indah-indah itu. InsyaAllah moga-moga Allah bagi kebaikan berpanjangan. Sebelum kita tutup, 1-2 soalan, silakan. Hari ini berapa hari bulan? 7. Tak ada soalan? Alhamdulillah, tu nampak macam faham tu ya. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Sekali lagi, yang soalan tadi tu saya repeat. Perbincangan dia ada 3 khulasah dan kesimpulan. Yang pertama, dalam mazhab kita Imam Syafi'i membenarkan, yakni apabila solat sunat mutlak yang tiada maksud, sahaja ku solat sunat 2 rakaat,
ya, bersama dengan solat sunat tahiyatul masjid. Itu boleh, ya. Tapi dia tak boleh kombinasi sampai 5 sampai 10 sampai 12. Dengan salah yang kedua, jangan combine atau jangan campur kebersamaan solat sunat maksud, yang ada hajat, yang ada maksud, yang ada tujuan. Yang tu tak boleh. Yang itu dia berdiri sendiri. Dan khulasah yang ketiga, bagi kita yang duk mengaji ni, tak payah pilih yang pertama, tak payah pilih yang kedua, pilih yang ketiga. Apa yang ketiga? Buat setiap satu daripadanya. Buat bagi elok-elok. Udah, selesai. Ustaz, saya sempat tahiyat masjid je Ustaz, qabliyah tak sempat. Memang begitu, sebab awak memang selalu datang lambat. Udah. Lagi besok datang awal. Dah selesai perkara gitu. Udah. Solat duha 2 rakaat, udah. Sebab ada orang lain sampai ke mati tak buat solat duha. Apa susah? Buat bagi tertib elok-elok, udah. Selesai. Baik. Insya-Allah. Ada soalan? Okey, dalam solat kita bersin. Ada gangguan, kita istighfar, boleh ke tidak? Okey, contoh Allahu Akbar, Hashim, astaghfirullah. Jawapannya sebenarnya tak boleh sebut, kerana dia bukanlah salah satu kebenaran ayat yang disuruh tu. Tetapi kerana itu merupakan adab jibiliah kita. Maksudnya bila jadi je automatik dia keluar, maka hukumnya tak jadi masalah. Yang disuruh sebut oleh Nabi adalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ketika kita salat, tiba-tiba teringat suami PJJ jauh nu, ada dekat Terengganu tu, kerja Petronas cari gali contohnya kan. Jadi awak Allahu Akbar, tiba-tiba teringat ke suami. Sebenarnya itu bukan teringat tu, sebenarnya itu gangguan. Maka baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca, keluarkan suara, pandang ke sebelah bahu kiri, tiup. Jemaah sebelah opo cut. Itu ya sungguh. Tak, itu sunnah. Tapi kalau istighfar itu datang secara automatik, maka hukumnya tak jadi masalah, tidak membatalkan solat. Okey? Baik. InsyaAllah sampai sini dulu. Seperti mana biasa, jutaan terima kasih. Selalu saya datang, jutaan terima kasih kepada tim wakaf bulanan yang tak pernah berhenti membantu tahfiz saya. Dan jutaan terima kasih juga kepada puan-puan yang buat kutipan. Jadi sama seperti hari inilah, kalau siapa-siapa yang nak derma kepada pusat tahfiz kami, saya sangat alu-alukan. Alhamdulillah, saya dengan isteri saya, bila kami terima sahaja dalam waktu yang terdekat ni lah, kami juga himpun dan kami salurkan kepada tabung Palestin. Jadi sebahagiannya kami guna untuk tahfiz, dan banyak jugalah kita asingkan dan untuk Palestin. Dan Alhamdulillah kami mengenali tempat-tempat yang boleh disalurkan dengan ada kepercayaan yang maksimum lah. Bukan sekarang ni skamer banyak. Skamer banyak. Jadi kita salurkan pada tempat yang betul, insya-Allah. Seperti mana biasa, siapa-siapa yang nak menderma dialu-alukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan, ampuni kami ya Allah. Ampuni ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni teman-teman sepengajian kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kurniakan kemenangan kepada sahabat handai kami di Palestin ya Allah. Ya Allah, hancurkan pakatan Israel Zionis ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan kesabaran dan kebaikan dan fadilat berpanjangan kepada mereka di sana ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka itu benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah.
Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, sebagaimana Kau himpun kami di taman syurga ini, Ya Allah, himpunkan kami dalam jannatul firdaus-Mu, Ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.